Bincanglah betul-betul. Nak ke boleh ke tak boleh? Kalau boleh angguk, tak boleh geleng. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dengar orang lelaki, ini berita baik. Faham? Tapi taatlah perintah suami untuk perkara-perkara yang baik sahaja. Selagi mana tidak melanggar syariat Islam, yang itu kita taat. Faham? Okey, faham. Macam mana pula tentang suami yang taat perintah isteri? Oh, sudah. Kan? Adakah dia akan masuk syurga? Orang lelaki bukan taat isteri, tapi orang lelaki dia hormat isteri. Jangan cakap dia takut isteri. Isteri dia tidak takut isteri, tapi isterinya itu menakutkan. Macam tu. Ingat tak kisah dekat dalam satu negara tu, ada satu raja tu, dia punya takut dengan permaisuri tu. Takut betul, menggigil-gigil dia. Dia pun diam-diam, dia suruh panglima kumpulkan seluruh rakyat yang lelaki datang ke istana. Semua datang ke istana. Dia pun tanya, siapa yang takut bini, berdiri belah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, Major Jeneral Dato' Hassan bin Embong, Panglima 1 Division. Yang bahagia Brigadier Jeneral Adnan bin Haji Hashim, Panglima 3 Brigade. Yang berusaha Lieutenant Colonel Ahmad Halim bin Haji Muhammad Rusli, Ketua Staf Markas 3 Brigade. Difti kehormat tuan-tuan, puan-puan serta para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Tak lupa juga partner saya, Tuan Haji Hussein Rais, yang juga dulu berada di Camp Henderson dan juga hadir pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan bagi Allah sekalian, syukur sangat-sangat kerana pada malam ini kita bersama-sama. Saya tak ingat sebenarnya, tapi bila dah masuk saya ingat saya dah datang sini. Kan? Banyak camp juga saya pergi, kan? Tapi sini terima kasih banyaklah kerana sudi panggil. Panjang galah keranji dikait, hal bantu ke didi menyanyi, sedangkan lidah lagi tergigit, inginkan pula suami isteri. Bunga cempaka berseri-seri, melati layu dipetik penghulu, asmara cinta menampi janji, pelangi rindu di lastik jerebu. Salak dipangkin sebiji hilang, jerami padi merungkuk kayu, hendak kahwin dengan disayang, mengharapkan cinta mekar selalu. Sutra kembayat pakaian asing, berseri-seri keraplah dipandang, suami isteri mengharap sayang. Cinta karat kenangan bersanding, suami isteri mengharap sayang. Melurut lalang risau kerengga, ke bukit indah hutan diredah, hidup girang bergurau senda, tergigit lidah janganlah amarah. Kelubi dan keranji beralih dulang, bekalah bingka ke Tanjung Sena. Suami isteri berkasih sayang, kekallah bahagia hingga ke hujung nyawa. Dan sesuai dengan tentera ada satu lagi, berangan-angan dayang bercelak, selenang labuci tebal sulaman, di tangan-tangan sayangkan anak, sayang isteri tinggalkan. Kan selalu bertugas, tinggalkan isteri, tinggalkan keluarga. Itu tanda-tanda sayang juga sebenarnya. Jadi kalau tengok tajuk kita hari ini, tajuk yang berat pada orang perempuan, tajuk ni berat sebelah. Pada orang perempuan belum apa-apa lagi dah petikai tajuk.
bincang ni perempuan macam orang lelaki je berkorban ayat dia kan. Tapi itulah topik kita pada hari ini, pengorbanan dan keunggulan suami pemangkin rumah tangga bahagia. Pengorbanan ni berasal perkataan korban, perihal berkorban dapat didefinisikan sebagai membuat sesuatu, melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Manakala keunggulan ni kehebatan, teratas dan sebagainya. Suami kita tahulah, tetapi pemangkin ni maksudnya, pemangkin ni pendorong mempercepatkan sesuatu proses. Maknanya kalau kita dengan adanya pengorbanan dan keunggulan, maksud tajuk ni, kalau adanya pengorbanan dan adanya nilai-nilai yang hebat dan unggul pada seorang suami, maka dia akan mempercepatkan rumah tangga terjadi bahagia. Macam itulah. Jadi makna kata, kira tak kira, suami dan isteri semua kena mainkan peranan masing-masing. Tetapi dalam bab suami sebagai ketua keluarga, sebagai orang kata penghulu rumah tangga, ketua, kapten dalam rumah tangga ni, nakhoda yang menjaga hala tuju keluarga ni, maka dialah yang perlu banyak berkorban dan menjadi contoh ikutan yang terbaik dalam keluarganya. Mudah-mudahan akan membawa kepada keluarga bahagia. Itu sebabnya dia beritahu kan di dalam ayat dalam surah apa? Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah Ta'ala beritahu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallahul azim. Dalam ayat ini membawa maksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu rasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi untuk orang lelaki kena ingat, pasangan kita tu dah memang ikut jenis kita dah, memang dah ikut jenis kita dah. Jadi jangan risau, jangan pening-pening kepada kenapa dia macam tak sesuai dengan aku. Allah dah jadikan sesuai dah, jenis kita dah tu. Tak ada orang yang pergi ke zoo negara, keluar daripada zoo tiba-tiba menong. Kenapa pula? Teringat dekat kuda belang tu. Tak boleh tidur teringat kat buaya betina. Aku suka betul dengan badak air. Tak ada. Sebab tu bukan jenis kita tu. Dalam ramai-ramai manusia, kan, Nabi ajar kita dalam umat Islam. Nabi ajar kita kalau nak cari pasangan ni, dah tengok dah, orang lelaki ingat tu, pasangan tu dah ikut jenis kita dah. Nabi ajar kita pertama tengok apa? Pertama tengok dari segi lijamaliha, tengok kecantikan dia, tengok rupa dia macam mana, kan? Penting, mustahak. Jangan cakap terlampau tengok rupa sangat. Mustahak. Sebab nak duduk dengan dia bukannya sehari dua, sepanjang hayat nak menghadap muka macam tu. Kalau hari pertama muka tak boleh belak, macam mana? Macam tu lah ayat kan. Hari pertama tengok muka menyampah, tak boleh, kan? Aduh, macam mana lah aku nak hidup dengan dia ni. Sepanjang hayat. Jadi penting tengok. Nanti dulu sabar, jangan marah orang perempuan, sabar. Bila kita sebut tengok muka cantik ni, kejap lagi saya hurai. Yang kedua, tengok dari segi lihasabiha linasabiha, tengok keturunan dia, keturunan yang baik-baik, kan? Keturunan dia bagus, keturunan dia memang bersopan santun, berbudi bahasa. Tengok kategori dia kategori mana, kan? Kategori tak boleh pakai, keluarga ni penyamun, perompak, tak boleh pakai. Contoh, keluarga ni bunuh orang, keluarga ni merompak aja, kan? Keluarga ni mencuri tak habis-habis. Contoh. Mak tu bukan baik orang tu. Mak dulu kau jual kelab malam. Contoh, keturunan ni. Tu yang ketiga. Yang kedua,
Kemudian seterusnya tengok apa? Tengok juga yang ketiga, tengok lihat, tengok hartanya, tengok kekayaan dia. Bukan sebab kita nak kerjakan duit dia tu, mana kita tahu kat mana kita nak bermula dengan keluarga. Dan begitu juga yang keempat, tengoklah lidiniha, tengok agamanya. Tengok agama, dan Nabi pesan kalau tak ada pun, katalah tak ada satu pun yang ada, paling tidak tengoklah agamanya. Kenapa? Muka tak handsome, muka tak lawa boleh adjust. Iya. Tengok askar ni kan, yang kepala botak, yang baru-baru masuk tu, Allah, muka tak boleh belah betul. Rekrut kan baru 2-3 minggu masuk kan, oh kena lanyak benda tu, gelap berkilau muka kawan, metalik. Tapi makin tahun dah pergi macam-macam tempat, pergi lama-lama handsome dia, rambut dah tumbuh apa semua, nampak boleh adjust. Ditonyoh krim hari-hari boleh adjust kan. Iya tuan-tuan, boleh adjust. Perempuan muka tak lawa, hari-hari tonyoh krim, lawa juga sudahnya kan. Cuba tengok, kita boleh kan masa kahwin dulu lawa, malam kenapa tak lawa? Sebab pakai baju binatang kan, pakai kelawar. Memang dia nak lawa kan. Rambut kembar aja, bukan orang sini, orang tempat lain, sabar kan? Jadi nampak, muka tak lawa boleh adjust. Keturunan tak baik, dia keturunan dia tak baik, tapi mudah-mudahan dengan tingkat ketaatannya kepada Allah dan Rasul, baik dia, kita berkahwin dengan dia, kita dapat membentuk, melahirkan generasi yang baik-baik mulai saat itu. Yang ketiga, apa pun tak ada masa kahwin kan, perebet aja kan. Contohnya, alah pangkat rendah aja kita, tak apa, sikit-sikit, slow kan. Akhirnya bila dah kahwin, rezeki alhamdulillah dapat naik pangkat lagi kan. Dah naik pangkat, boleh buat loan, beli rumah, dah ada rumah, dah ada kereta, dah ada kereta, dah ada rumah, dah ada TV, tiba-tiba semua ada rezeki. Allah rezekikan kita ada. Jadi makna kata boleh adjust. Itu sebab penting apa pun carilah agama. Jadi kalau kita tengok sebagai seorang suami, pengorbanan ni, cerita pengorbanan dan keunggulan seorang suami. Tanggungjawab suami ini besar kan, besar. Dalam memikul dan melaksanakan tanggungjawab suami ada pelbagai peranan, tetapi dalam nak membentuk keluarga bahagia, kita kena ingat, selalu kita sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi untuk makluman semua, statistik di Malaysia dari segi bab perkahwinan, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Paling teruk musim PKP. Sebab apa? Sebab suami isteri kebanyakan masa sebelum ni bekerja, jarang duduk di rumah. Tapi pada hari PKP tu, sekarang hari-hari ada kat rumah, baru tahu perangai masing-masing kat rumah macam mana. Baru tahu banyak masalah. Saya sebut tadi 13 pasangan, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Dulu setakat tahun-tahun beberapa tahun kebelakangan ni, rekod perceraian paling cepat hari ini kahwin, esok cerai. 24 jam kahwin, esok tu cerai dah. Itu berlaku di negeri Terengganu Darul Iman. Bukan kata orang Terengganu, tak semestinya, tapi kes tu berlaku di Terengganu. Dan yang terbaru, paling cepat pasangan bercerai dalam majlis akad nikah tu kan, dalam majlis yang sama, lelaki tu baru nak baca lafaz taklid, terdengar keluarga perempuan sebut hantaran tak cukup 1,000, dia ceraikan bini tu dengan talak 3 pada majlis yang sama. Itu rekod terbaru. Kalau siapa nak pecahkan rekod ni, lepas akad nikah kena cerai, contoh tu pecah rekod. Tapi apa hukumnya? Berdosa. Apa hukum? Dosa. Biduni baksin. Haram hukumnya orang bercerai kalau tak ada apa-apa masalah. Tak boleh, hukumnya berdosa. Ingat, saya rasa kita tak ada sefahaman, kita cerai, apa hukumnya? Berdosa. Sebab apa? Sebab tak ada masalah.
dia cuma tak sefahaman tu je. Carilah sefahaman tu. Walaupun kami bercerai, kami masih berkawan baik. Faham tu? Dan orang perempuan, ingat, orang perempuan haram hukumnya minta cerai melainkan atas sebab-sebab yang syar'i. Maknanya dekat belakang sijil nikah tu kan ada lafaz taklik tu, kalau dia meninggalkan berapa bulan berturut-turut tak bagi nafkah, kemudian mendatangkan kecederaan dan kemudaratan, kan? Ada dan berapa tu kan. Jadi kalau itu baru boleh minta cerai. Tapi kalau siapa yang minta cerai atas sebab yang bukan syar'i, maka haram hukumnya dan diharamkan pada wanita berkenaan bau syurga. Bau syurga tak boleh. Kalau bau tak boleh, masuk lagi tak boleh. Faham? Masuk ni, bau syurga berapa tahun? 500 tahun perjalanan dah bau syurga. Jadi jangan gemar-gemar. Orang perempuan memang selalu macam tu. Dia marah sikit dia minta cerai. Cukuplah setakat ini. Sudah tidak tertahan. Si tahan. Si tahan kami dengan perangai kita. Cukup-cukuplah. Kami dah bagi sikit peluang. Tapi macam ni kita buat pada kami. Ceraikan kami. Orang perempuan dia boleh minta cerai lebih banyak daripada jumlah solat sehari. Solat 5 kali sehari, dia boleh minta lebih daripada tu. Ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan. Kata contoh. Kalaulah kuasa talak bagi kat perempuan, memang banyak kali dapat iman. Aku ceraikan kau. Bercerai. Menong dekat Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Apa hal bang? Kena cerai. Macam tu. Engkau okey. Aku 3 kali hari ni. 3 kali. Nampak tak? Contoh lagi. Tapi bukan orang dekat Camp Henderson ni, bukan. Ni dekat negara Zimbabwe, Burkina Faso, jauh. Sini okey. Orang perempuan sini paling tabah sekali. Orang perempuan sini paling sabar. Nampak tak? Mana ada tempat lain? Tempat lain pasang tabir. Dia orang pasang palang bank je. Dia tengok, sabar duduk rumah tak? Makna dia orang ni terkawal dan sangat penyabar orang. Betul tak perempuan? Betul tak? Mengaku susah lagi. Jadi kalau kita tengok 7 tanggungjawab dan pengorbanan yang perlu dibuat oleh seorang suami dalam Islam. Apa dia? Sebaik-baik daripada kalangan kamu ialah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap isteri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya nak jadi seorang suami, nak jadi seorang bapa, lelaki harus peka dan faham, bukan peka. Atau bahasa orang Pantai Timur, cakna, ambil tahu, kan? Dan jelas tentang tanggungjawab yang bakal dipikul dan perlu dipikul. Sungguh peranan sebagai seorang suami bukan ringan, tapi merupakan amanah yang berat daripada Allah. Orang perempuan, Nabi kata jaga 4 perkara. Nabi kata jaga 4 perkara. Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah keluarga, taat perintah suami, jaga 4 ni, maka orang perempuan boleh masuk syurga, kata Nabi, mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu, dapat masuk untung. Lagi tinggi pangkat, lagi lambat masuk syurga. Saya bukanlah sebut kepada Meja Jeneral Datuk, tak, ni contoh. Semua sekali ni, semua sekali. Ni lagi ni naik atas pentas ni, tak besar tanggungjawab pun, lagi banyak kena tanya, cakap bukan main lagi, kan? Jadi semua kena jawab. Orang perempuan tak payah jawab, jaga 4 aja. Jaga solat, sap-sap sui, kan? Jaga puasa orang perempuan, takkan tak boleh, kan?
Yang ketiga, jaga maruah diri. Mulut tu jaga, pakaian jaga, tu maruah diri tu. Bercakap, cakap elok-elok, ini bercakap, kau tahu tak apa, situlah habis. Sebab nanti jatuh maruah diri. Itulah yang mulut jahat tu. Jatuh tak maruah diri? Jatuh maruah diri. Orang perempuan kena berhenti-berhenti dah cakap, aku ni mulutnya jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Faham? Jaga maruah suami. Dalam kamp musim panas, bantai berkembar, sidai kain, oh, budak kecil yang gelak ni risau aku. Sidai kain. Lalu pula seorang pegawai, dia tegur, Assalamualaikum, dia tegur. Aksiden pegawai tu tadi. Sebab tengok ni, kenapa kau jatuh tadi? Aku ternampak bini si siapa tu berkembar dia. Tengok jatuh maruah suami. Isteri si jatuh maruah suami. Malah jaga maruah diri, jaga maruah suami. Ni ya. Jaga maruah, contohnya orang kutuk, aku tengok suami kau ni macam pemalas, bangun pun lambat lah apa semua. Kita cover boleh. Tak adalah, dia penat sikit semalam, ikutkan dia okey je. Macam tu cover. Tengok suami kau macam pemalas, memang mati lagi baik. Kita pula sama bercakap. Jangan macam tu. Jaga maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Yang ini yang payah orang perempuan. Taat perintah suami melawan lagi. Betul tak perempuan? Betul tak? Betul ke tak betul? Betul, mengaku. Jadi mulai hari ni orang perempuan taatlah segala perintah suami. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Perempuan boleh ke tak boleh? Tak, apa? Taat, okey. Taatlah segala perintah suami. Boleh ke tak boleh? Bincanglah betul-betul. Nak ke boleh ke tak boleh? Kalau boleh hangguk, tak boleh geleng. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dengar orang lelaki, ini berita baik. Faham? Tapi taatlah perintah suami untuk perkara-perkara yang baik sahaja. Selagi mana tidak melanggar syariat Islam, yang itu kita taat. Faham? Okey, faham. Macam mana pula tentang suami yang taat perintah isteri? Oh, sudah. Kan? Adakah dia akan masuk syurga? Orang lelaki bukan taat isteri, tapi orang lelaki dia hormat isteri. Jangan cakap dia takut isteri. Isteri dia tidak takut isteri, tapi isterinya itu menakutkan. Macam tu. Ingat tak kisah dekat dalam satu negara tu, ada satu raja tu, dia punya takut dengan permaisuri tu. Takut betul, menggigil-gigil dia. Dia pun diam-diam, dia suruh panglima kumpulkan seluruh rakyat yang lelaki datang ke istana. Semua datang ke istana. Dia pun tanya, siapa yang takut bini, berdiri belah kanan beta. Semua pergi belah kanan. Sudah begitu. Tak ada pula yang berani. Pandang sebelah kiri, tengok ada seorang. Wah, ada juga seorang. Dia peluk tiang. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku nak turun. Punya berani ni. Raja disuruh turun. Kalau tuanku nak jumpa, tuanku nak turun. Dia demi nak dapatkan tips ni, dia pun turun ke bawah. Sekarang ceritalah macam mana cara nak lawan bini ni. Apa pula? Patik pun takut bini. Ya, kenapa kamu tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut pun.
Ingatkan dia berani. Nampak tak? Lagi teruk, takut dia tak beranjak pada tiang tu. Macam itulah cerita dia. Tapi tak adalah. Sebenarnya lelaki ni bukannya takut isteri. Tak. Sebenarnya ramai yang salah faham. Sebenarnya memang ulama terdahulu dah gambarkan lelaki ni ibarat tulang yang lurus. Orang perempuan ni pula ibarat tulang yang bengkok. Macam mana pun sampai bila pun kita tak akan dapat meluruskan kebengkokan wanita. Tak boleh. Orang lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. Kita pun iyalah, okeylah, iyalah. Sekuat-kuat lelaki takkan mampu menanggung kesakitan seperti orang perempuan. Orang lelaki sakit sikit, aduh, alah. Orang perempuan pening lah, tapi buat kerja lagi. Penat lah, masak juga. Orang perempuan. Kalau kita tengok tu sebab Allah pilih orang perempuan mengandung. Orang lelaki takkan mampu mengandung walaupun dia panglima angkatan tentera berpangkat tinggi. Sebab apa? Orang lelaki Allah tak takdirkan kita boleh mengandung. Itu sebab kita hormat orang perempuan. Orang lelaki kalau boleh mengandung, seawal bulan kedua baru buat buku merah, meninggal. Dia tak boleh tahan, matilah. Macam tu lah orang lelaki. Orang perempuan, kesakitan dia, ni kena puji lebih dulu sebab lepas ni banyak nak bagi dia ni. Tak adalah. Orang perempuan menurut kajian kesakitan melahirkan anak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Tu menurut kajian. Dengan tahap itu dia tak pernah berputus asa untuk beranak banyak kali. Sakit ni 5 kali beranak. Sakit ni 7 kali beranak. Dah lah tu bang, cukup 7 kali dah. Yang 3 kali, tu orang perempuan ni kadang dia gemar lah tu. Kadang baru 2 anak tutup kilang. Orang perempuan hati-hati. Kalau nak tutup kilang, pastikan berbincang dengan lanjut dengan pengurus. Jangan suka-suka tutup kilang. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Cepat dia buat pengumuman tu, cawangan baru dibuka, jangan main-main. Jadi bincang elok-elok. Tu sebabnya orang lelaki temankan isteri waktu dia bersalin. Okey, itu dia. Pengorbanan orang perempuan. Tu sebab orang perempuan kalau dia meninggal dunia waktu melahirkan anak, dia dapat pahala syahid akhirat. Ya. Berjuang dia dalam bilik labor room tu bukan senang. Ya. Dan kalau kita tengok apakah peranan dan tanggungjawab orang lelaki yang dikatakan sebagai pemangkin kepada keluarga bahagia tadi, yang pertama memberi nafkah bulanan. Itu dia. Nabi sebut dalam khutbah takhir Nabi, seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan apabila telah sempurnakan haknya kepada kamu, maka hendaklah kamu memberikannya makanan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Maknanya bagi nafkah bukan bagi saja, bagi mesti dengan kasih sayang. Sudilah kiranya isteri abang menerima wang bulan ini, I love you, macam tu. Bukan nak ambil memekak api jalan, bukan macam tu. Mesti dengan bagi dengan kasih sayang. Ambillah, sudilah terima wang pada bulan ini. Saya tak sebut mesti bagi berapa, ikut kemampuan suami. Kalau suami bagi, yang sudilah, yang menginsafi ceramah pada malam tadi, sudilah kiranya selama dia tak bagi nafkah, dia dengar ceramah malam ni, mulai besok dia bagi, sudilah kiranya menerima wang bulan ni. Isteri pun ambil. Abang susah je. Dia pun buka dalam, abang
Setakat RM20 tak payah bagilah. Nah, itu jangan macam tu. Dia baru kerja, dia boleh bagi RM20, kita cakap apa? Abang ni bagi RM20 ni, abang duit belanja ada ke tak ni abang? Abang, kalau abang tak ada tak apa, saya okey je ke rumah. Tak apa, hari ni abang ada sikit, abang bagi sikit. Nanti ada banyak, abang bagi banyak. Okey? Okey, love you. Macam tu. Faham? Ataupun suami mampu, kan? Ni sudilah terima duit pada bulan ni, tak adalah banyak sangat, dalam RM2,500. Perempuan tagak kepala macam ni. Saya nak tanya, setuju tak setuju? Setuju tak perempuan? Setuju ke tidak? Setuju. Dalam contoh pun dah materialistik dah. Tu contoh. Tapi orang perempuan, kalaulah dia kerja, dia boleh cakap, abang, saya kan kerja, saya boleh cari sendiri, abang jangan risau. Duit RM2,500 ni abang simpan, saya tak nak. Yang penting abang jaga keluarga kita. Jadi orang lelaki jangan bimbang, itu tak akan berlaku. Ya, tu saya beritahu. Dia tak akan pulangkan, tuan-tuan. Silap-silap dia siap apa? Tahu tak apa. Dia kata, tak apalah, boleh bagi RM2,000, bagi RM2,000. Boleh bagi RM3,000, bagi RM3,000. Nah, bulan ni abang bagi handphone. Nah, bulan ni abang bagi duit belanja untuk beli. Nah, beli ni. Betul. Bagi. Kan? Duit nafkah ni tak sama tau dengan duit belanja. Ingat. Sudah belanja pula. Kadang-kadang belanja dapur, itu kita kena siapkan. Tapi kalau kita dah cakap dengan dia, ni sekali dengan tu yang bagi banyak tu, sekali dengan tu, pandai-pandailah awak. Okey. Dalam Islam, tugas mencari memberi nafkah pada keluarga terletak di bahu suami. Setiap bulan para suami wajib beri nafkah pada isterinya. Islam itu agama yang adil, kerana nafkah yang wajib ini dilandaskan kepada kemampuan suami. Orang perempuan mesti pastikan dirinya memahami kedudukan keuangan suami. Kadang-kadang suami bagi, abang ni asyik-asyik bagi 500 saja, apa benda, nak beli apa? Jangan. Ya, itu kemampuan suami. Sukatlah dengan bijaksana. Macam cerita Nujum Pak Belalang. Bukan, musang berjanggut. Musang berjanggut kan? Dah banyak macam tu dalam guni tu. Perasnya asing-asingkan, buat bagi cukup, bagi elok. Dan dalam bab nafkah, semua orang kena faham, dalam bab nafkah, seorang suami mestilah mengutamakan isteri dan anak-anaknya dahulu sebelum ibu bapanya. Dalam bab nafkah, berbuat baik memang abadan-abada sampai bila-bila buat baik, termasuk bagi duit pun buat baik, itu wajib bagi anak sebenarnya. Tapi dalam bab nafkah, seorang suami mesti utamakan isteri dan anak-anaknya, barulah ibunya, barulah ayahnya. Sebab ibunya dapat nafkah daripada suami ibunya. Nampak? Ibunya ibu tunggal. Kalau saya bagi dekat isteri saya tak boleh bagi kat suami, saya tak boleh bagi dekat ibu saya. Macam mana tu? Kena fikir sebelum kahwin. Bukan dah kahwin baru fikir. Seorang ibu yang belajar agama, bila anaknya bagi duit belanja, nah ambillah duit belanja bulan ni mak. Maknya tu tanya, ni kau bagi dekat aku ni, anak isteri kau ni cukup tak? Jangan kau bagi kat aku, isteri dengan anak kau tak cukup. Seorang ibu yang baik akan tanya soalan tu. InsyaAllah mak cukup, mak doakan ya. Yelah, terima kasih lah banyak-banyak. Ingat tu, dalam bab nafkah. Dan begitu juga, ni kena beritahu satu lagi, dalam bab ibu atau ayah kepada anak ni sakit. Contohnya, seorang suami, mak ayahnya sakit. Seorang suami kalau mak ayah dia sakit, suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah dia yang sakit. Tak boleh paksa.
Tak boleh paksa. Tetapi kalaulah suami atau kalaulah isteri tadi nak jaga, sebaik-baik suami bagilah upah pada isteri ni sebab tolong jaga mak ayah yang sakit. Sebab yang wajib jaga suami tu. Kalaulah mak ayah isteri sakit, ni kena faham. Mak ayah isteri sakit, suami sebaik-baiknya benarkan isteri nak jaga mak ayah dia yang sakit. Seorang suami tak boleh larang isteri nak jaga mak ayah sakit. Kalau larang, contoh, aku tak suka kau jaga mak ayah kau yang sakit ni, aku nak kau duduk rumah dengar cakap aku. Isteri dengar cakap suami dapat pahala, suami berdosa. Faham macam tu. Jadi makna kata tu kena faham. Itu cerita tajuk lain. Tapi dalam bab nafkah kena utamakan isteri dan anak-anak. Jika pendapatan kita hanya cukup makan sahaja, pemberian nafkah yang sedikit pun memadai, asalkan kita menjalankan tanggungjawab kita. Tu sebab orang lelaki sebaik-baik bagi duit belanja, bagilah melalui transfer. Sebab banyak kali berlaku pertikaian di mahkamah syariah. Bila dah bergaduh-gaduh, dia tak pernah bagi duit belanja kat saya. Kan abang bagi bulan-bulan, abang ada bagi. Mana ada? Bagi pula kat tangan. Bila macam tu tak ada bukti. Jadi bila transfer online ni, abang dah transfer duit bulan ni, ada rekod, tunjukkan dekat mahkamah. Ni dia bagi ni, sikit sangat yang Arif. Yang penting dia bagi, kamu kena faham kemampuan dia. Macam tu. Gaji dia 25,000, maka betul lah dia bagi RM100 tu. Macam mana RM100 pergi kedekut tak hidup masin suami kan? Bagilah yang berpadanan nak belanja dia nak buat pedicure, manicure, dia nak cuci rambut, dia nak pergi ni, nak pergi shopping. Perempuan dia kena tukar baju setahun 2 kali kan. Lepas tu dia nak pakai tudung-tudung yang jenis-jenis yang dia suka. Kalau dia tak ada duit kan takut-takut dia pakai tudung saji. Dah malu suaminya jatuh maruah suami, teruk betul bini kau pakai tudung saji pergi pasar. Itu contoh lah kan. Jadi makna kata jaga, bagi nafkah kan. Namun sekiranya benar-benar tidak mampu, berbicaralah secara elok dengan isteri dan mintalah mereka menghalalkannya. Sebab bila suami tidak memberi nafkah kepada isteri, isteri tidak redha, suami berhutang. Jadi gantilah nafkah itu apabila anda mampu kelak. Itu sebab kadang-kadang bila ada pasangan bercerai, ada isteri yang buat tuntutan tunggakan nafkah. Ada. Sebab daripada mula kahwin tak pernah bagi. Duit ada, kedekut campur kemut. Bapak kedekut macam tu lah ni 9 cakap. Jangan kedekut. Bagi nafkah dekat isteri sama pahala macam bagi sedekah. Sedekah paling aula adalah bagi pada ahli keluarga sendiri dulu. Dengan bagi pada isteri doa berkat, mudah-mudahan murah rezeki kita. Bagi. Sesungguhnya terdapat keberkatan pada nafkah diberikan pada isteri dan keluarga, meskipun isteri itu bekerja. Nafkah ini tetap wajib diberi. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Dia nak, dia tak nak tu kemudian cerita. Tapi kalau kita bagi, wajib bagi. Dia kata tak apa bang, ni saya terima tapi abang simpanlah, saya okey je. Maka kita dah jalankan tanggungjawab kita. Dia tak nak tu tak apa. Yang kedua, menyediakan tempat tinggal dan keperluan isteri. Dengan kudrat dan kemampuan. Ikut. Sekarang mampu duduk quarters, duduklah quarters, tak apalah. Tandas asyik tersumbat aja, tak apalah. Fikirlah cara-cara ni, macam mana nak selesaikan. Contoh kan, kalau tidak nanti kalau asyik tersumbat, asyik timbul aja toilet tu, tutup dengan papan, permanently tutup. Kalau pakai lawa-lawa, suami isteri keluar, mana nak cari toilet kat luar, macam tu. Tak apalah, sesuaikan diri dengan kesusahan kehidupan, tak apa. Percayalah kan, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kita tahu kan, setiap satu kesusahan tu pasti akan ada kemudahan. Percayalah. Tanyalah berapa orang lama yang dah berada di kempen recent.
Mula-mula susah, lama-lama okey. Kan? Dulu nak pakai sampin pun tak ada duit. Hari ni semua pakai sampin. Saya tidak dimaklumkan malam ni ramai bersampin. Kalau saya tahu, saya pun bersampin juga. Kan? Tu yang togak kat depan, alamak, pakai sampin lah semua kan. Tapi lah, tak kisahlah. Tapi makna kata, benda tu akan mampu dengan ketaatan dan keberkatan dalam keluarga. Kan? Tempat tinggal. Bila cerita tempat tinggal ni, sebagai contoh, menyediakan tempat tinggal yang selamat dan selesa untuk isteri dan anak-anak. Tempat tinggal ni haruslah tidak dikongsi dengan sesiapa sahaja, termasuk ibu bapa dan juga isteri. Ini merupakan antara hak seorang isteri kepada suaminya. Kalau boleh jangan share dengan mak ayah, kalau boleh. Tapi kalau memang sebab dah niat nak jaga dan semua isteri pun okey, duduklah sekali. Mungkin nak jaga mak ayah, sebab mak ayah dah tak ada siapa-siapa, mak ada mak aja atau ayah saja, boleh. Selain daripada itu, keperluan lain seperti makan minum isteri, pakaian, ubat-ubatan hendaklah juga disediakan. Para suami bertanggungjawab untuk jaga kebajikan keluarga pada setiap masa. Isteri tiba-tiba sakit, ubat sakit pening demam dia, kita siapkan. Ubat batuknya belikan, siapkan. First aid kit tu siapkan. Panadol 5 kilo. Macam tu dah standby dah kat rumah. Kan? Ini tak ada. Yang ada ubat gegat dalam almari. Apa benda? Ubat gegat itu memang dah dapat free dalam almari tu. Kan? Bagilah, siapkan ubat-ubat dia, ubat pening kepala. Kalau isteri tu ada kencing manis, contohnya dah siapkan dah ubat-ubat dia, dah tahu dah ubat yang dia kena ambil dekat klinik, berapa kos dia, bayar. Contoh. Ya. Kemudian ketiga, menggauli isteri dengan baik. Apa Nabi pesan? Nabi kata dalam khutbah terakhir Nabi, isteri-isteri kamu, dia kata, layanlah isteri, berlemah lembutlah dengan isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri-isteri kamu ini adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi sebut. Orang perempuan nak pergi mana lagi kalau tak dengan suami dia? Suami boleh pergi mana? Kejap pergi sana, kejap pergi sini. Ada program sana, ada kursus sana, ada tempat sini, ada latihan sana sini. Orang perempuan kebiasaannya walau dia kerja pun kat rumah lah dia duduk. Kebanyakan. Jadi gaullah isteri dengan baik. Antara salah satu nikmat berumah tangga dikurniakan Allah kepada para suami dan isteri adalah nikmat bersama. Tak perlulah saya huraikan. Semua faham Nikmat bersama, para suami wajib menggauli isteri dengan cara yang dibenarkan syarak, bersama dengan kategori, dengan maksud dibenarkan syarak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya banyak sangat dapat aduan, termasuklah suami yang bergelar tentera. Orang lelaki kalau dia nakkan sesuatu di waktu malam, seolah-olah seumpama meminta sedekah. Kenapa macam tu? Saya tak cakap kempen recent, kem-kem lain lah. Betul, orang lelaki kadang-kadang nak minta tu, Allah, sedekah waktu siang dengan kawan garang, ke kanan pusing, kamu gerak, tiga-tiga, lari kiri, padan, jangan. Garang nampak. Sampai dekat bilik, tolonglah. Jangan macam itu orang lelaki. Orang perempuan, Nabi ajar, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta. Maksudnya kalau suami tanya, on tak on? On. Macam tu jawab. Faham? Ya. Iya. Susah betul. Azan dulu ya. Azan.
اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Okey, sambung ya. Jadi itu yang kita sebut tadi, banyak berlaku orang lelaki tak dapat dan orang perempuan faham. Kadang-kadang orang perempuan ada masa dia penat, ada masa ni dia letih. Jadi tolong komunikasikan, cakap dengan baik-baik pada suami. Tolong sangat bang, saya penat malam ni. Alhamdulillah,
Dia penat tu dalam 5 bulan macam tu. Kan? Jangan macam tu. Ya. Sebab apa? Kalaulah orang lelaki dibiarkan tidur dengan tahap hatinya tidak berpuas hati, kecil hati pada isterinya, kan? Nescaya malaikat akan melaknat isteri ni sampailah ke subuh. Tu jangan buat, ya. Kadang orang lelaki ni dia bukan apa, kadang dia dapat peluk-peluk pun dia dah happy dah, kan? Belai-belai sikit, picit-picit belakang dia, macam tu kan. Kesian abang tu penat, kan? Dengar ceramah lama pula tu. Contoh, sian abang, kaki kejap lurus, kejap tegak, kejap macam ni. Allah, sian. Contoh, penat betul dah tengok, dia kata kan. Tak apa, faham. Faham. Jadi mana kata isteri ni kena komunikasikan dengan baik. Dan begitu juga isteri punya hak untuk disentuh ketika mereka berkeinginan terhadap kita. Jika tidak ditunaikan, hukumnya berdosa dan dikira suami menzalimi isteri. Ada juga isteri nak suami yang tak bagi, suami yang penat, suami yang banyak masalah. Jadi kalau tak bagi keadaannya dalam keadaan yang sengaja, maka suami itu menzalimi isterinya. Ingat, bukan isteri sahaja yang wajib memenuhi keinginan, suami juga wajib memenuhi keinginan seorang isteri. Selain itu, suami ditegah untuk menyuruh isteri memenuhi keinginannya dengan cara yang bertentangan dengan syarak. Baru-baru ni berlaku, ada satu kes. Ini ada satu kes, suami ni bawa seorang perempuan tah mana-mana datang, dia bersama dengan perempuan ni depan isteri dia, dan dia paksa isteri itu bersama dengan dia sekali dengan perempuan ni. Bayangkan, gila betul. Benda tu saya dah suruh dia pergi terus ke pejabat agama buat aduan cepat. Ada orang yang pening macam tu, tuan-tuan? Ada, kan? Banyak sangat pengaruh media sosial yang tak baik-baik. Masalah, kan? Jadi secara yang bertentangan dengan syarak dilarang. Nikmat hubungan itu haruslah dipenuhi dan dinikmati dengan tertib dan penuh hormat pada pasangan. Jangan paksa isteri untuk melakukan kaedah yang tidak disukainya. Sama-samalah belajar tentang kecenderungan pasangan dalam berhubungan. Senangilah pasangan masing-masing semampunya. Keempat, tanggungjawab dan pengorbanan seorang suami adalah mendidik seorang isteri. Didik isteri kita, jaga isteri kita dengan baik. Hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, ada banyak masalah dalam pasangan yang berumah tangga. Baru-baru ni saya bentang satu paper di Setiawan, lebih kurang 2 bulan lepas tu, di Setiawan Perak, cabaran rumah tangga pada hari ini. Ada 3 cabaran sebelum kahwin. Selepas kahwin macam-macam lah. Hubungan dengan mertua tak jaga, hubungan dengan ipar-duai ada masalah, masalah kewangan, masalah komunikasi suami isteri, itu macam-macam. Sebelum kahwin lagi dah ada 3 masalah. Pada yang belum kahwin, dengar elok-elok. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Ketiga, ikhtilat. Okey, saya tengok 3 Pertama, tak mampu, tak ada duit tapi nak kahwin. Tak mampu, tak ada duit tapi nak kahwin. Tetapi ditambah pula satu masalah, dimampukan dengan personal loan. Kahwin pakai personal loan, tak apalah. Masalahnya personal loan tu pakai personal loan konvensional, ada riba. Dengan duit yang bercampur riba ini digunakan untuk membina rumah tangga. Bajanya pun dah tak baik, macam mana nak tumbuh pokok yang baik? Tu satu. Kedua, tak layak. Tak layak macam mana? Apa pun tak tahu. Semayang tak tahu, apa tak tahu, ni tak tahu, tu tak tahu. Tapi nak kahwin, tak layak kahwin. Dan termasuk juga tak layak kahwin ni orang yang panas baran, tak layak kahwin. Sikit-sikit tampar, sikit-sikit tampar, sikit bertumbuk. Ada je kena pijak bini tu hari-hari. Isteri pun boleh tahan gangster. Pahal isteri macam tu lah, barat.
Jadi atasi masalah tu dulu. Dan yang ketiga, ikhtilat. Sebelum kahwin tak jaga hubungan. Bukan kata yang bertunang ni, lelaki ni tak jaga hubungan dengan perempuan-perempuan lain, yang perempuan tu tak jaga hubungan dengan lelaki-lelaki lain. Ada tuan-tuan. Sebelum kahwin tak jaga. Dah bertunang pun tak jaga. Naik motor berdua, maknya siap cakap tu, rapat sikit naik motor tu, jatuh nanti. Maknya pun kena jaga. Banyak. Jadi didik isteri. Sebagai suami wajib didik isteri dengan ilmu agama secukupnya. Bekalkanlah keluarga anda dengan ilmu yang bermanfaat untuk kegunaan dunia dan akhirat. Jika kita sibuk dan tidak mampu, bawalah isteri dan anak-anak ke majlis agama. Contohnya pada malam ini. Contoh, bawa. Ingat, nafkah bagi dekat pasangan. Orang lelaki bagi nafkah pada isteri, nafkah zahir dan batin. Nafkah batin tu termasuklah memberi didikan agama. Jadi kalau kita juga boleh mengupah ustaz-ustazah untuk mengajar agama atau mengajar isteri dan anak-anak membaca Al-Quran. Bukan itu sahaja, suami harus didik akhlak isteri dan anak-anak. Sekiranya mereka melakukan perkara yang salah, tegur dan nasihatlah dengan penuh kasih sayang. Tunjukkanlah cara yang betul untuk melakukannya. Ingat, tempat yang terbaik seorang isteri adalah di sisi suami atau tempat-tempat yang ditentukan oleh suaminya. Abang, kawan-kawan ajak pergi jalan-jalan. Nak pergi mana? Pergi Cameron Highland. Bila nak pergi tu? Dalam bulan depan. Berapa bulan? Ni. Macam ni lah, tak payah pergilah, duduk rumah aja. Okey, saya ikut abang aja. Wah, susah nak jumpa macam tu tuan. Kan? Yang ramai pahala. Kejap je, kan lama pun 3 hari. Abang tu seminggu tak balik. Okey. Itu ramai. Itu ramai. Jadi orang perempuan sentiasa lapang dada. Nak masuk syurga, lapang dada. Baiklah. Bincang elok. Kalau betul pujuk suami tu, pegang tangan dia. Abang, bolehlah. Abang, macam tu. Lama-lama dia bagi. Tapi jangan kita marah, lemah lembut. Itu bergantung pada didikan suami pada isteri. Kelima, menyantuni dan menghormati isteri. Suami perlu menyantuni, hormati isteri sebaik-baiknya dalam apa juga situasi. Layanlah dengan terbaik. Jangan kita, aku ni suami, ikut aku suami, sikit-sikit je tu. Tak, bagi didikan. Kan baik kalau macam ini. Bincang elok-elok. Suami isteri harusnya berdiri seiring dan saling mendampingi dan menyokong satu dengan yang lain. Kalau jadi persengketaan, pergaduhan, jangan sesekali mengasari tubuh isteri. Keluarkan kata-kata kesat dan sebagainya. Sebagai pembimbing, cubalah berbincang dengan baik. Hormatilah dengan mengelak dari menyentuh sensitivitinya. Baik lelaki, baik perempuan. Pertama, jaga mata. Pakai elok-elok dekat rumah. Kedua, jaga perut. Siapkan makanan. Orang lelaki selain nak suruh isteri siapkan makanan, siapkan benda untuk dia masak. Ini tahu sound dia. Tak masak ke? Tak masak ke? Oh, siap sound. Tak masak ke? Isteri ni dah geram ni. Awak tengok dalam peta ais tu apa binatang yang ada dalam tu. Wah, dia punya ayat. Nampak tu. Rupanya tak ada apa dalam peti ais tu. Kita suruh masak aja. Jaga perut. Kemudian jaga apa? Jaga hati. Jangan sakitkan hati pasangan. Suami jangan sakitkan hati suami. Isteri jangan sakitkan hati suami. Suami jangan sakitkan hati isteri. Dan yang keempat, jaga telinga.
cakap yang dia suka. Abang ni handsome lah hari ni, suka tengok abang pakai baju Melayu sepasang ni. Abang tak ada niat yang lain kan? Macam tu kan. Baik, tak adalah, abang pergi dengar ceramah. Awak ni risau kenapa? Bukan percaya sangat lelaki ni. Nak pula abang, semenjak abang baik dengan abang Jamil ni, risau saya. Macam tu kan. Kan? Jadi makna kata cakap dengan cara yang baik, telinga cakap yang baik. Kadang orang perempuan dia cakap lembut tapi maksud dia kasar. Ada. Abang pergi mana tadi? Abang pergi bandar Kuching sekejap. Oh iya ke? Abang jangan lupa tau, kereta yang abang bawa tu nama siapa? Sakitnya hati. Jangan macam tu ya. Cakap yang baik-baik. Okey. Yang keenam, menggembirakan hati dan menjaga perasaan isteri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa pada satu hari beliau pernah ditanya bagaimanakah sikap baginda Rasulullah SAW ketika di dalam rumah. Maka Aisyah menjawab, baginda Rasul adalah seorang yang paling lemah lembut, sering tersenyum dan sering pula tertawa. Pernah satu ketika, setiap kali Nabi pergi rumah isteri-isteri baginda, bila pergi rumah isteri ni dia tanya, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum lagi ya Rasulullah, esok giliran ni. Pergi pula rumah ni, dah sampai ke giliran Aisyah. Isteri malam tu tak tahan, cemburu. Bila tanya, dah sampai ke giliran Aisyah, dihempasnya pinggan tu, nak beritahu isteri Nabi pun cemburu. Pam, pecah. Datanglah anaknya. Kenapa? Wahai ibuku. Nabi senyum je. Nabi kata apa? Ketahuilah wahai anak andaku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Senyum sambil kutip pinggan yang pecah tu tadi. Cuba kalau kita, kan, isteri hentak pinggan, pam, kita, kau lain kali kalau kau nak hentak ni, muka ni kau hentak, kau faham? Macam tu agaknya lah, kan? Sabar, tenang. Nampak tak orang lelaki? Nabi senyum aja, lemah lembut. Pernah dia panggil isterinya, Aisyah masak, tiba-tiba masakannya masin. Apa Aisyah buat? Apa yang Nabi buat? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Dia panggil macam tu. Kita pun kena buat macam tu. Wahai pipi. Tak apa pipinya kau ni, aku pun tak tahu. Nak kata merah tak merah, nak kata biru tak biru, nak kata belang-belang tak belang-belang, macam tu lah, kan? Jadi cakap tak kisahlah, wahai isteriku, macam tu lah. Yang isteri pula, panggillah nama suami tu, pangkat suami. Sebab isteri Nabi panggil apa? Ada apa ya Rasulullah? Jadi panggil pangkat suami tu. Maksud panggil pangkat suami tu, bukannya cakap ada apa wahai ketua staf markas, bukan, contoh. Bukan. Ada apa wahai panglima satu division? Bukan. Tapi panggil, ada apa wahai suamiku? Isteri Nabi panggil, ada apa ya Rasulullah? Maka dia Nabi jawab apa? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah? Kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin, Nabi boleh suruh isteri dia suapkan dia dulu. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi tak ada buat muka masin pun, tak ada. Nabi senyum je, kunyah 40 kali. Bila Nabi dah kunyah, Nabi pula ambil, bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap je, Aisyah tu capai pinggan bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita yang dekat Camp Penrison, macam mana agaknya? Makan masin aja, tiba-tiba terbit semangat perwira. Perwira. Tiba-tiba timbul, kau macam ni kau. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Darah tinggi tu. Relax, tenang, wahai isteriku. Macam tu. Iya. Nabi dah masuk dalam selimut dengan Aisyah. Dah berselubung dalam selimut. Nabi sebut, wahai isteriku,
sudikah kau izinkan aku untuk solat sunat barang seketika? Nabi bukan takut isteri, tapi Nabi berbudi bahasa. Sudahkah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Apa jawab Aisyah? Tidaklah aku lebih gemar, lebih suka, lebih gembira kalau kau terus berada di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau wahai Rasulullah. Macam tu. Malam ni cuba buat. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan abang untuk keluar sekejap lepak dengan kawan layan di kolok dekat Mangkuk Merah tu? Contohlah, contoh. Kan? Isteri jawab, tidaklah saya lebih gembira kalau abang terus berada di rumah. Tapi pergilah kau wahai suamiku. Macam tu. Faham? Ini tak, suami baru nak try bahasa lembut. Sudikah kiranya kau izinkan abang untuk pergi lepak dengan kawan barang seketika? Berambuihlah kau. Contoh jangan macam tu jawab. Jangan kasar, lemah lembut. Faham lemah lembut cakap. Tu penting tu. Lemah lembut. Nabi memang berlemah lembut dengan isteri Nabi. Nabi tak pernah kasar. Nabi takkan menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Bayangkanlah seorang tentera balik, dia ambil baju-baju kotor dia masuk dalam washing machine. Lepas tu dia tutup washing machine bukannya yang auto tu, yang semi auto, yang sebelah basuh sebelah kering, penutup pun dah tak ada. Ingat tak masa masuk tu? Yang dia hentak, pusing-pusing tak mau gerak, pusing-pusing tak mau gerak, dia pakai lutut tu, boom, boleh jalan. Dia buat sendiri sebab dia tahu isterinya pun penat. Hebat orang. Abang, tak apalah biar saya buat. Abang ni nak ikut Nabi. Nabi takkan susahkan isterinya untuk benda dia boleh buat sendiri. Macam tu. Iya. Orang lelaki kena ingat, tanggungjawab orang perempuan hanya dua saja. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. I repeat, tanggungjawab orang perempuan dua saja. Layan suami, melahirkan anak. Itu sahaja. Kemas rumah, basuh pinggan, basuh kain, sidai kain, didik anak, sental bilik air, mop, bersihkan rumah, semua kerja suami. Berubah nampak muka. Balik nanti isteri pun tanya, abang perasan tak tadi yang Samsul sebut pasal tanggungjawab suami tadi? Abang ingat tak tadi? Suami pun cakap, abang time tu yang abang terlelap tu tak apa dengar sangat. Tapi sebenarnya memang betul. Cuma dengar Cuma orang lelaki kena faham, kita tak mampu nak buat semua tu dengan tahap kita ada kerjaya, maka isteri memangku tugas suami, maka lelaki kena hargai. Balik rumah tengok bersepah, apa pasal kau tak kemas ni? Kan kerja kau. Salah. Ya Allah, bersepah tak apalah, kita tolonglah kemas, sebab tu kerja kita. Kita pun cakap, apa pasal sepah ni? Minta maaf lah, alah tak ada, abang tanya je. Ni anak-anak sepahkan ni, tak apa. Abang tolong, ni kerja abang. Abang sendiri pun tak boleh nak buat macam mana yang isteri abang ni buat. Macam tu. Malah, faham? Orang perempuan buatlah dengan ikhlas. Itu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Faham? Taat aja pada suami. Buat kerja ke rumah. Suami suruh sign. Faham? Suami nak transfer tanah nama kita, cubalah sangka baik. La ilaha illallah. Tak adalah gurau aja. Tapi betul, sebenarnya orang lelaki kena hargai isteri. Sebab isteri buat kerja berat, kita tak terbuat teman. Kita tak terbuat. Itu sebabnya orang perempuan dengan tahap dia penat, dia balik, dia kemas rumah, dia siapkan makanan. Kalau kita anggap tu kerja kita, maka kita akan terima kasih pada isteri kita. Terima kasihlah isteri abang. Abang pun tak terbuat benda ni semua. Tak ada apalah bang, saya okey je. Nampak? Ada seorang lelaki tu,
Dia cakap, kerja kau senang. Kalau aku jadi orang perempuan, senang. Engkau ni tak apa-apa. Ini duduk rumah aja itu pun tak boleh buat. Wah, dia sound mesti dia. Kalau aku jadi perempuan, senang. Besok tu makbul. Malam tu, dia terjaga tu, dia jadi isteri. Isteri jadi suami. Dia bangun pagi awal, dia masak, siapkan sarapan, kejut suami. Suami bangun semayang sesama, makan sama-sama. Dah makan sama-sama, suami pergi kerja, siapkan anak pergi sekolah, pap anak pergi sekolah. Dia kemas pula, basuh pinggan, basuh kain. Lepas tu kemudian dah basuh kain, basuh pinggan, dia sidai kain, pergi beli sayur pula. Tengah hari nanti suami nak balik nak makan. Suami balik, dia siapkan makanan untuk suami dengan anak-anak dia. Kemudian isteri, lepas tu anak-anak belajar, lepas tu suami pula pergi kerja balik. Petang cari siap pula air kopi, siapkan biskut nak bagi suami minum petang. Dah minum petang, fikir pula nak masak apa malam ni. Masak pula malam tu, hidang semua makan. Dah habis makan, dia basuh pinggan, basuh kain. Dah basuh pinggan, basuh kain. Dah basuh semua, lipat pula kain. Sampai tengah malam, masuk dalam bilik, kena layan suami. Dah layan suami, dia tidur penatnya. Ya Allah, dia kata, ya Allah, kau jadikanlah aku jadi suami balik, ya Allah. Tak larat aku jadi isteri, susah jadi isteri rupanya. Tiba-tiba malaikat bersuara, kau tak boleh jadi suami semula, kerana sebentar tadi kau dah bersama dengan suami kamu, dah ada benih dalam diri kamu. Kamu kena tunggu 9 bulan. Menjerit, dia langsung terjaga dia daripada mimpi dia. Cerita ni cerita betul. Dia betul-betul rasa mimpi tu betul berlaku. Esok tu dia jaga, dia dah jadi suami. Dia peluk isteri dia. Dia ambil cuti 3 hari. Dia temankan isteri dia dekat rumah. Baru dia masa tu betul-betul terpukul. Baru dia tahu betapa susahnya jadi orang perempuan. Tu ingat Tapi tajuk hari ni kena lebihkan orang lelaki, pengorbanan. Jadi orang perempuan sikit-sikit je. Nanti kita tanggal lain kali kena buat tajuk pengorbanan tidak terhingga seorang isteri. Maknanya confirm kena panggil lagi Datuk macam tu Jadi ramai para suami tak faham secara menurut tentang konsep pemberian nafkah batin pada isteri. Dia menyangka hanyalah hubungan kelamin sahaja, tapi sebenarnya lebih daripada itu. Menggembirakan termasuknya memberilah hadiah, perbuatan yang menyenangkan hati, kata-kata menyenangkan hati dan sebagainya. Kita bukan saja dapat pahala dengan menghiburkan dan menyenangkan hatinya, malah kegembiraan itu akan memberi kesan pada perkahwinan dan institusi keluarga. Ketujuh, menjaga maruah dan aib isteri. Sememangnya manusia itu diciptakan dengan penuh celah, begitu juga para isteri di luar sana. Wahai para suami, jangan sesekali mengharapkan kesempurnaan pada pasangan kita, tapi sambutlah segala perbezaan dengan positif. Ini bukan bermaksud kita perlu menerima kesalahannya, tapi janganlah dicanang-canang kesalahannya pada orang sekeliling, walaupun kepada kedua ibu bapa kita. Maruah isteri merupakan maruah kita juga. Jika seorang isteri itu melakukan sesuatu tidak elok, si suami turut terpalit juga. Gandingan suami isteri sememangnya begitu, ditepuk air di dalam dulang, terperciklah ke muka sendiri. Jaga aib isteri, dan begitu juga isteri tolong jaga aib suami. Jaga aib ini. Orang yang tidak mengenali isteri kita seperti kita mengenalinya. Jika terbuka aib isteri kita, mereka mungkin akan mencemooh dan orang lain akan hilang hormat pada isteri kita. Walaupun situasi sudah berubah, tidaklah semudah itu untuk manusia melupakan. Apa saja berlaku dalam rumah tangga, selesaikanlah dengan secara baik. InsyaAllah apabila para suami memikul dan melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya, rumah tangga akan dikurniakan sakinah, mawaddah, warahmah daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, macam saya sebut sebelum-sebelum ni kalau nak bahagia ni ada 5 kunci. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spek. Kunci rumah, sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Kunci pejabat, carilah rezeki yang halal. Ketiga, kunci kereta, hala tuju bawa keluarga biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada kunci lain, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, bimbing keluarga kita sama-sama beribadah banyak-banyak kepada Allah. Dan yang kelima, kunci spare. Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Dengan kunci yang ada, mainkan peranan masing-masing, insya-Allah kita akan bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya adalah seorang penceramah antarabangsa kerana saya boleh mengenali isi hati orang yang mendengar ceramah saya. Kalau cara pandang dan tenungannya tepat dan tidak berganjak lagi, maknanya dia tidak suka untuk saya teruskan ceramah saya. Macam tu. Ya. Orang perempuan kat belakang gelak-gelak dia okey lagi. Orang lelaki ni dah ada yang muka macam ni dah. Jadi saya faham. Jangan risau. Saya okey aja. Ya, tadi daripada tadi saya perasan ada beberapa kategori yang dengar ceramah saya. Kategori pertama, dia tengok daripada mula sampai habis. Itu hebat. Yang lagi hebat daripada itu, dia kejap-kejap tengok, kejap-kejap dia lelap. Hebat orang ni. Sambil-sambil dengar ceramah, dia berzikir. Ada orang yang paling hebat, sepanjang ceramah saya dia berzikir. Tu dia. Saya nampak tadi tu. Tetapi tuan-tuan, itu biasa. Kadang-kadang kat rumah susah nak tidur, dekat dalam tempat ceramah tegak-tegak dia boleh tidur. Hebat dia. Tapi memang ada satu doa, kalau kita baca, insya-Allah hilang ngantuk orang yang dengar ceramah. Pernah tak ustaz-ustazah ajar dalam kuliah doa sebelum ni? Pernah tak? Tak pernah. Doa yang kalau kita baca, insya-Allah segar mata orang mendengarnya. Doanya simple je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau baca doa tu tegak dah. Dah habis tu. Segar mata dia. Tapi saya belum baca lagi. Saya baru ajar je. Orang perempuan ada yang menyalin. Siapa lah aku. Gurau tuan-tuan. Gurau. Saya belum baca lagi. Tapi apa-apa pun, insya-Allah walaupun sikit, yang penting kita kena sedar. Nak pula berada di dalam kalangan anggota berkuasa ni sebagai tentera. Peranannya besar. Bersiap sedia, siap siaga untuk bertugas, dihantar ke mana-mana sekalipun, bersedia. Kadang-kadang ada masa bawa keluarga, ada masa kena tinggal, kebanyakan masa kena tinggalkan keluarga. Jadi inilah seorang lelaki kena didik isteri sebaik-baiknya, fahamkan dia. Nak pula waktu kita tak ada dekat rumah, apa yang patut kita pesan pada isteri kita. Ini adalah didikan yang terpenting. Apa-apa pun, masing-masing nak bawa isteri kita, nak bawa keluarga kita menuju kepada syurga Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit, sama-sama kita amalkan dan sama-sama kita panjangkan, sebar panjangkan kepada yang lain. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung.